Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video kali ini berkenaan dengan aku nak servis dia punya power valve. Dan power valve ini dia menggunakan bearing dan aku nak gantikan bearing yang baru. So untuk buka dia, pertama sekali kita longgarkan skru ni dan tanggalkan puli ni daripada rumah dia. Right. Ini kena lock lock dengan driver supaya puli tu tak bergerak. Okey, kalau puli tu bergerak nanti dia akan tangkap servo kat atas tu. Jadi bila dah skru ni dah loose, baru boleh tanggalkan dia punya skru. Okey, kita kena longgarkan puli ni. Kabel puli ni. Kalau dapat keluar, keluarkanlah. Kalau tak dapat keluar, kena longgarkan dulu kabel puli ni. And then baru boleh keluarkan dia punya puli ni. Okey, ini macam biasalah. Korang tanggalkanlah dia punya skru dan housing ni akan terbuka daripada tempat dia lah. Okay, aku dah bukakan dia punya skru housing ni. Belakang ni dia ada pelapik. Dan yang ni aku sorok dulu kat atas ni. Tak payah dengarkan. Sebab kita nak tukar dia punya bearing dia kan. So buat tepi tengok yang asal dia guna oil tengok tak ada satu pun bocor. Tapi bearing risiko ni macam-macam . Alright. Dan nak pakai bearing kena pandai jaga lah. Dan bearing dalam ni owner minta tukar baru. Okey, so aku akan buka sebelah sana pula. Yang sebelah sini aku dah tanggalkan dia punya skru dan aku tarik. Okey, tarik bawa keluar dan korang nampak kedudukan valve dia macam gini. Dan sebelum tu dia ada satu pin pin ni pun aku dah bawa keluar. Okey, pin spring ni nak tarik dia susah, biarlah kat dalam tu, nanti dah keluar baru buat tarik. Okey, dan korang suluh kat celah tu pastikan piston dalam keadaan menurun. Ni piston naik ni, nampak. Jadi piston dah turun, korang nampak. Bila piston dah turun baru valve ni, power valve ni kau pusing ke bawah untuk tolak keluar ke sana. Okey, ni spring dalam tu aku dah bawa keluar. Power valve tu mesti dalam keadaan begini. Kau pusing-pusing dapat keadaan begini sebab laluan dia ada longkang kat sini. Okey, bila kau dah dapat, pastikan dia kedudukan dia betul dan boleh ketuk lah guna kayu, lapikkan dia dan tolakkan perlahan-lahan. Hammerkan perlahan-lahan. Okey, nampak dia dah lepas keluar sana. Jalan dia mesti kena betul. Power valve tu kedudukan dia begitu, baru dia boleh keluar. Piston turun dan longkang power valve tu mesti kena sama dengan jalan dia. Dia punya oil seal dah jatuh. Ni dia oil seal. Ni dia punya bearing. Tarik bawa keluar. Okey. Jadi cara dia pasang ni, yang lama ni ada lain sikit. Kalau aku pasang, aku akan bagi dia rapat. Sebab tu dia ada bunyi goyang ni. Teng 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 berbunyi. Inilah rupa dia. Power valve yang menggunakan bearing. So bearing ni dah kotor. Aku akan bruskan dia, tanggalkan karbon. Oil seal ni boleh tarik lah. Yang ni yang lama ni kena ketuk sikit, dia akan tanggal. Okey, jadi bearing lama aku tak pakai. Macam aku akan gunakan dua bearing baru. Okey, ini otai utara yang ajar aku. Bukan aku yang ajar, bukan ilmu aku ni, otai utara. Okey, tak rapat kan? Kena lay sikit lagi bagi dia betul-betul rapat yang bearing pertama ni. Jadi cara nak lay, aku gunakan ni kertas pasir grinder ni. Lay perlahan-lahan. Ni cara paling murah lah nak lay. Ambil masa juga, lebih kurang 10 ke 15 minit bagi dia bearing ni fit sampai ke dalam. Okey, aku kena lay dulu.
untuk brush power valve ni guna grinder mata brush ni, korang layang je tau. Layang je, jangan tekan terlalu kuat. Dia layang je dah tanggal karbon tu. Jadi lebih kurang macam ni lah setelah dicuci. Ok, so aku nak pasang balik dengan dua bearing. Macam sebelum ni dia satu bearing, kali ni aku akan buat dua bearing. Ok geng, untuk pasang power valve ni aku buat dari siang sebab aku tak nak ada apa-apa kecelakaan hari malam tak nampak. Jadi untuk pasang power valve kali ni aku gunakan dua bearing. Jadi bearing pertama seperti mana yang sebelum ni aku dah lay dan masuk betul-betul fit. Ok, dan aku letakkan bearing yang kedua. Ok, dia akan ada dua bearing lah. Ok, kemudian aku akan masukkan power valve ni macam biasa. Dan sebelum tu aku akan letak dulu sedikit lah, sedikit dengan gam gasket bahagian luar bearing ni. Ok, gam gasket ni untuk aku biasanya aku akan keringkan dulu lebih kurang 15 minit ke 20 minit. Jangan pasang basah-basah, nanti tak kemas. So aku biarkan kering dahulu. Gam gasket aku ni dia dah kering sikit lah. Dah tak mengkakak jari tu, dah kira kering sikit lah. Tapi nak lagi baik kau kering lah 5-6 jam pun tak pun lagi bagus. Biar dia kering betul. Ok, jadi bila dah gam gasket dah kering, masukkan balik dia punya power valve ni mengikut dia punya laluan. Dia punya laluan masukkan perlahan-lahan. Pastikan piston dalam keadaan menurun. Piston tak turun tak boleh masuk. Ok, bila dah sampai situ kita kena cek sebelah sana betul tak laluan dia. Dah betul baru kita ketuk dengan hammer kecil untuk tolakkan benda ni masuk dengan kemas. Cek laluan dia sebelah sana dah berada tepat. Ok, jadi dah bila dah tepat korang boleh tolakkan dia perlahan-lahan kemas. Ok, supaya dia sampai sana. Ok, terbabas pula satu bearing ni, tapi tak apa, dia terlari kedudukan dia. Alright, so ada lebihan sikit gasket yang keluar kan. Bermakna laluan tu dalam tu dia dah cengkam lah dia punya gasket dalam tu. So power valve bergerak dengan baik dan siap. Yang ni kita kena kunci dulu yang di sebelah sana. Waktu korang tolak power valve ni daripada sebelah sana, laluan dia begini lah. Okay, bila dah masuk dah ada spring kan, masuk balik spring. Ok, dan dia ada tombol dia. Ok, dan benda ni nak dimasukkan, power valve ni kena pusing naik atas dulu, bentuk dekat atas. Begini. Ok, macam tu. Sebab dia nak samakan dengan lidah ni. Lidah ni mesti ke bawah. Ok, bila dah masuk, tolak je lah skru ni. Kemudian korang skrukan lah dia. Selesai untuk di sebelah sini. Okay, sebelah sana dah settle. Jadi sebelah sini sekali lagi kita adap balik. Kita sapukan gam gasket bagi sama paras bearing dan juga rumah blok ni. Bagi dia sama paras dengan bearing dan juga rumah blok. Macam ni lah lebih kurang. Tapi tengah-tengah tu tak payahlah. Kebiasaannya minyak bocor dekat luar ni jarang. Biasanya kalau kita pakai standard dia bocor dekat tengah-tengah ni. Tapi bila kita pakai bearing, dia dah fit dekat bearing pertama dalam tu, insyaAllah tak bocor lagi dah. Cuma nak pakai bearing ni kena tahu servis lah. Sebab dia ada risiko dia, seperti mana yang aku cerita dalam episod sebelum ni.
Okay, dia ada keburukan dan kebaikan dia. Kebaikan dia leaking memang susah. Okay, tapi keburukan dia aku tak nak cerita sangat dalam cerita pemasangan bearing ni. Korang boleh tengok dekat video-video aku sebelum ni. Keburukan, kebaikan menggunakan bearing. Okay, selesai yang tu, korang kena ada pelapik ni lah, produk Azrin ni. Boleh letakkan dia. Ni dah gam tu, dia melekat lah. Dan letakkan balik dia punya housing YPVS ni. Okay, dan korang skrukan dia. Dan skru ni wajib ada washer, supaya dia dapat menyerap gegaran. Dan bearing dalam ni YPVS ni, set YPVS ni dalam keadaan tidak bergegar lah. Itu tujuan dia. Kalau dia bergegar tetap bergegar. Maksud aku, bila dia bergegar, skru ni tak tercabut lah. Itu maksud aku. Bergegar tetap bergegar. Cuma bila dia ada washer, dia dapat membantu skru ni daripada tercabut. Dua-dua skru aku dah ketatkan. Tengok bearing dia punya power pun berjalan lancar dalam ni. Sangat lancar, sangat-sangat lancar. Sebab dia bearing, dia pegang pada bearing biji kacang. Okey, dan seterusnya kita turunkan puli ni, kabel puli, untuk memudahkan kita pasang dia punya puli standard. Terpulang lah kau nak pakai puli alloy ke, puli standard ke, tak ada masalah. Pada aku, kalau kau pakai puli standard ni, cair, bukan masalah puli lah. Korang punya motor tu dalam keadaan overheating, terlalu panas. Bila dia terlalu panas, motor tu ada masalah tu. Kadang-kadang bagus juga pakai puli standard ni, kan? Dia tahu enjin kau panas, depan ada cair lah. Kalau kau pakai alloy walaupun enjin panas, dia tak cair. Habis seterusnya jam lah motor. Taklah, kadang-kadang ada baik ada buruk lah. Itu pandangan je. Yang penting korang kena tahu jugalah cara nak servis, cara nak jaga enjin TZM ni. Okey, sekarang ni puli dah masuk. Cara nak setkan puli ni, okey, mudah saja. Ni lubang, ni marking dia. Okey, marking dalam keadaan power valve terbuka. Lubang ni marking dalam keadaan power valve tertutup. Yang ada satu penanda tengah ni, ini ke tengah-tengah. Jadi tarikkan kabel ni dalam keadaan dekat lubang ni. Dan aku suka lebih sikit, bagi power valve tu betul-betul terbuka. Dia lebih sikit je. Okey, dan kita tegangkan. Ni dia ni dah macam ni kau tarik. Dia ke belakang kan, itu dah tertutup power valve. Jadi turunkan macam ni, adjust sini bagi tegang. Macam tu je, geng. Okey. Kemudian kita test kunci. Ni tegang ni, melonggar sikit. Dia ada berat bunyi. Okey. Pastikanlah dia tak terlalu ketat. Kalau terlalu ketat nanti takut korang punya servo dia akan tangkap dan rosak. Kabel pun korang dah puas hati, boleh pasang dia punya skru. Tengah-tengah ni, skru ni pun pastikan mempunyai washer. Ada washer supaya dia tak ada gegaran lah. Dan untuk ketatkan skru ni, kau tak boleh ketat je, tengok. Kalau kau tarik je, nanti dia akan tangkap kau punya servo. Jadi kena lock juga. Lockkan dengan driver kat sini, baru kau boleh kuncikan dia punya puli. Video aku ni sesuai yang menonton ni, yang baru main TZM, yang dah lama jangan tengok korang lagi hebat. Ini aku menunaikan permintaan kawan-kawan yang baru nak belajar main TZM. Alright, tapi tak apalah, kita kongsi-kongsi je apa kita tahu kan. Okey, kita double check.
Tengok dia tak. Jangan tegang-tegang sangat. Tegang-tegang nanti kan tak syok. Okey, dah cun. Baru kita lock. Dah lock dia punya skru ni. Dia tak lari lagi lah. Alright. Dan kuncikan dia. Senang je geng. Tak susah geng. Janji ada kemahuan nak buat. Macam aku ni time rajin je, tak malas. Malas juga nak buat. Okey, settle lah kerja pemasangan power valve kat bearing ni. Bearing kat power valve ni. Apa-apa pun buat owner motor kena sentiasa alert. Dia punya power valve ni jangan sampai ada bunyi kasar. Bunyi kasar tu mungkin ada yang tak kena. Dan untuk bearing, elakkan kebocoran. Aku jamin lah, memang padu. Tapi jika tidak ada pengawasan, tidak ada ambil perhatian, takut-takut. Takut-takut bearing ni boleh merosakkan rumah blok. Itu risiko yang paling bahaya. Tapi aku yakin owner motor ni dia tahu untuk jaga motor ni. So aku rasa itu sajalah video pada kali ini. Terima kasih menonton. Stay tune. Jangan lupa like, komen dan juga share video aku. Bye bye dan jumpa lagi.